ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك ترجع الأمر كله يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, damai dan selamanya marilah sama-sama kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Taala berikan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk sama-sama berada dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah Taala akan jadikan pertemuan kita sebagai pertemuan yang terbaik di sisinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca kitab Riyadhus Salihin dan sekarang dalam bab sabar dalam silsilah hadis yang ke-57 dalam kitab Riyadhus Salihin. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Hisn fanazala 'ala ibn akhihi al-Hur bin Qais wa kana min an-nafar alladhi yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw shubbanan faqala Uyainah li ibn akhihi ya ibn akhi laka wajhun 'inda hadha al-amir fasta'dhin li 'alayhi fasta'dhana fa'adhina lahu Umar falamma dakhala qala ya ibn al-Khattab fawallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkumu fina bil 'adl faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqi'a bihi faqala lahu al-Hurr ya amiral mu'minin إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Hadis ni diriwayat daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata, satu hari Uyainah bin Hisn datang dan dia duduk di rumah anak saudaranya Al-Hur bin Qais. Siapa dia Al-Hur bin Qais? Al-Hur bin Qais ni di antara orang yang rapat dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di antara qurra dan orang yang duduk dalam majlis permesyuaratan Umar Al-Khattab. Dalam majlis permesyuaratan Umar Al-Khattab tu ketika zaman pemerintahannya, ada di kalangan mereka itu kuhulan atau syubbana. Ada yang jenis tua, ada yang jenis muda. Yang tuan-tuan semua tahu, ada dalam riwayat yang menyebut ada di kalangan para sahabat yang komplain Sayyidina Umar pasal apa bagi Ibnu Abbas masuk dalam majlis dia. Ibnu Abbas waktu tu umur dia terlalu muda. Jadi dalam majlis mesyuarat Sayyidina Umar di zaman pemerintahan dia, ketika dia memerintah tu, ada orang tua dan ada orang muda. Ni muqaddimah hadis dia sebut lagu tu. Faqala Uyainah li ibn akhihi. Uyainah kata dekat anak menakan dia, anak saudara dia Al-Hur. Dia kata, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, laka wajhun 'inda hadzal amir. Kamu mempunyai wajah. Makna dia kamu mempunyai muka, kamu mempunyai tempat di dalam hati amir. Makna dia kamu adalah orang yang rapat dengan amir, dengan pemimpin ini, dengan Amirul Mukminin. Fasta'zil li alaihi, tolong minta izin kepada aku nak masuk jumpa dengan dia. Lalu dia minta, Al-Hur minta izin daripada Sayyidina Umar. Fa'azina lahu Umar membenarkan untuk bertemu dengan Uyainah. Bila dia masuk, falamma dakhala, bila dia masuk, dia terus kata, ya ibn al-Khattab, wahai anak Al-Khattab, fawallahi ma tu'tina bil jazal wala tahkumu fina bil adl. Dia kata dekat Sayyidina Umar, dia kata, wahai Umar,
kamu tak bagi kepada kami mengikut ketentuan. Hak kami ini tidak diberi mengikut hak kami. Kamu bagi dengan cara yang tak adil. Wala tahkumu fina bil adal, dan kamu tidak berhukum adil di kalangan kami. Dia kata ni, dia ni mai daripada jauh, daripada luar Madinah Al-Munawwarah, mai jumpa, yang bawa masuk jumpa Saidina Umar tu adalah salah seorang daripada anggota kabinet Umar. Daripada orang yang bawa masuk bertemu dengan Saidina Umar tu adalah anggota kabinet Umar. Masuk, terus dia kata kepada Umar ibn Khattab, ya ibn al-Khattab, wahai ibn Khattab, innaka, sesungguhnya kamu ma tu'tina bil jazal, kamu tak bagi, kamu tak memberikan kepada kami. Wala tahkumu fina bil adal, dan kamu tidak berhukum di kalangan kami dengan adil. Faghadiba Umar. Ini poin hadis. Faghadiba Umar. Lalu Umar bin Al-Khattab, atas nama dia sebagai manusia, dia mari daripada jauh tanpa minta sebarang penjelasan, masuk terus kata kat Saidina Umar atas nama dia sebagai manusia. Faghadiba Umar. Umar pun marah. Lalu hatta hamma an yuqi'a bih, sampai nak jadi perseteruan di antara dua orang ni. Faqala lahu al-Hur. Lalu al-Hur, salah seorang daripada anggota kabinet dia, anggota majlis syura dia, kata kepada dia, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyhi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada nabinya, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Suratul A'raf 199. Khuzil af, ambillah kemaafan, maaflah. Wa'mur bil urf, dan suruhlah yang urf. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Sayyidina Umar disebut oleh Al-Hur kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin. Bila dia tengok Sayyidina Umar marah ni, dia kata, wahai Amirul Mukminin, khudhil afwa. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, suruh maafkan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan di hujung tu Nabi kata, Allah Ta'ala kata apa kepada Nabi dalam Al-A'raf 199, wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah, tinggallah daripada orang-orang yang jahil. Wa inna hadha minal jahilin, sesungguhnya dia mai daripada luar, dia di kalangan orang-orang yang jahil. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqqafan 'inda kitabillahi ta'ala. Ujung tu, wa kana waqqafan 'inda kitabillahi ta'ala. Itulah Sayyidina Umar, dan itulah generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, maka mereka menjadi waqafan. Mereka terhenti di situ bila dengar ayat Quran kata. Bila yang kata tu ayat suci Al-Quranul Karim, maka mereka akan terhenti di situ. Tuan-tuan, daripada hadis ni kita dapat 3 benda. Kalau tuan-tuan perhati, yang pertama tuan-tuan, atas nama manusiawi sifat marah benda biasa. Tuan-tuan baca dalam hadis Nabi SAW, kan kita jumpa Nabi SAW marah. Nabi SAW marah. Antara dia yang disebut, kalau tuan-tuan boleh tengok dalam dalam potong hadis yang dihimpun oleh anak murid kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut di sana, satu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Lepas sembahyang subuh, datang seorang sahabat daripada jauh. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya seorang lelaki telah menyebabkan la ata'akhir, menyebabkan aku akhir hari ini, menyebabkan aku lewat, aku terpaksa buat kerja aku jadi lambat. Kenapa? Kerana dia menjadi imam sembahyang subuh, wa kana yutil, dan dia telah memanjangkan sembahyang tersebut. Dia sembahyang subuh, dia baca ayat-ayat yang panjang. Faghadiba, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis, Abi Mas'ud Al-Ansari, dia menyatakan, sesungguhnya aku tidak pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam marah seumpama marahnya dia pada hari itu. Sampai dia berkata, sesungguhnya di kalangan kamu ada orang yang munafirin, menyebabkan orang lain lari daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin mukminin, atas nama sebagai manusia, sifat marah tu ada.
Lalu baginda Ar-Rasul menyatakan kepada kita bahawasanya kemarahan dan kemurkaan itu sekiranya dilakukan kerana Allah dengan makna masih dalam batasan-batasan syarak, maka itu adalah dalam kedudukan dia sebagai seorang Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, dalam hadis ini, poin hadis yang nak dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini adalah berkaitan dengan sabar. Sehingga Sayyidina Al-Hur menyatakan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata Allah Ta'ala pun bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rupanya kesabaran itu kerana bersebab. Kerana bersebab. Siapa yang mai cakap macam tu? Yang mai cakap macam tu adalah orang jahil. Bukankah Al-Quran menyatakan khuzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Bagilah kemaafan. Bagilah kemaafan. Kerana yang bercakap ini siapa? Wa'rid 'anil jahilin. Berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Kesabaran bila orang bercakap tentang perkara-perkara yang tidak benar tentang kita, dan orang yang berkata itu boleh diihtimalkan sebagai orang yang jahil. Ambil ayat suci Al-Quranul Karim sebagaimana yang disebut oleh Al-Hur kepada Sayyidina Umar, khuzil afwa, maafkan, wa'mur bil 'urf, dan suruhlah dengan perkara yang 'urf, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu akan hakikatnya. Dan yang ketiganya, tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, wa kana Umar bin Al-Khattab waqafan 'inda kitabillah. Adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila dibacakan ayat Allah, waqafan, dia akan terhenti. Kita baca banyak kali, Umar Al-Khattab bukan sekali, berkali-kali. Ini sifat Umar Al-Khattab, dan inilah juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang kalau kita baca kisah-kisah mereka, waqafan. Tuan-tuan, paling tidak kita dengar tiga kisah, ringkas-ringkas kita sebut. Yang pertama, ketika Nabi wafat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Waktu tu di kalangan sahabat ni ada yang terima berita kewafatan Nabi. Makna dia, okey, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Ada di kalangan para sahabat, dan orang itu adalah Umar. Dia kata, ketahuilah sesungguhnya Muhammad pergi bertemu dengan Tuhannya sebagaimana Musa pergi bertemu dengan Tuhannya 40 hari. Lepas tu dia balik mai. Dan Umar Al-Khattab menyatakan, siapa yang kata Muhammad dah mati, aku akan bunuh dia. Dan orang tahu Umar Al-Khattab dengan ketegasan yang ada padanya. Abu Bakar yang duduk luar sikit daripada kota balik mai, masuk dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan, dia cium Nabi, kemudian dia kata tibta hayyan wa tibta mayitan, kamu ni wangi ketika mana kamu hidup, dan kamu ni wangi ketika mana kamu mati. Dia keluar daripada rumah, dia suruh Ibnu Khattab berhenti sat. Umar Al-Khattab tak berhenti. Dia ambil tempat lain, dia mula berpidato, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tuan-tuan dengar bagaimana bila Abu Bakar bangun, Abu Bakar kata, siapa di kalangan kamu yang sembah Muhammad? Muhammad dah wafat. Siapa di kalangan kamu yang sembah Allah? Fa innallaha hayyul la yamut. Allah itu hidup dan tidak akan mati buat selama-lamanya. Dan Abu Bakar membaca sepotong ayat suci Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, sebelum daripada itu datang beberapa orang rasul. Afa immata, apakah sekiranya Muhammad wafat, au qutila, ataupun Muhammad itu dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, menyebabkan kamu berpaling daripada tempat berdirinya kamu, yakni kamu berpaling daripada Islam. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a, siapa yang berpaling daripada ajaran Allah maka dia tidak memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Umar yang tadi angkat pedang dia jatuh, waqafan 'inda kitabillah. Bila dia dengar ayat Allah dibaca, dia kata jatuh, dan dia kalah dengan perasaan dia, perasaan kerana kasih dan sayang dia kepada Nabi. Dia kata Nabi tak wafat, tapi bila disebut ayat suci Al-Quranul Karim, kana Umar bin Al-Khattab waqafan. Umar bin Al-Khattab itu seorang yang bersifat waqafan bila dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim kepada dia.
zaman pemerintahan dia. Sebagaimana kisah yang masyhur di zaman pemerintahan dia, bagaimana kalau mana dia bertanya kepada anak-anak muda, pasal apa tak kahwin lagi. Depa kata taghalau fil muhur, orang perempuan meletakkan mahar yang tinggi. Lalu Umar Al-Khattab menghimpunkan orang-orang perempuan. Umar Al-Khattab kata, ma'asyaran nisa, wahai orang-orang perempuan sekalian, atas nama Umar arah supaya kamu menurunkan harga mahar. Kamu jangan meletakkan mahar yang tinggi. Di ketika itulah baru seorang wanita tanya kepada Umar, wahai Umar Al-Khattab, ayu'tina Allah wa yumni'una Umar, bukankah Allah Ta'ala telah memberikan hak kepada kami nak letak mahar setinggi manapun? Siapa kamu Umar untuk menghalang kami? Lalu dibacakan ayat suci Al-Quran Al-Karim tentang daripada suratul Nisa, tentang bahawasanya hak perempuan ini adalah untuk mendapat mahar bagi diri mereka, dan mereka boleh meletakkan sedekah. Sedekah itu meletakkan mahar itu setinggi mana yang mereka mau. Lalu Umar berkata, asabat imra'atun wa akhta'a Umar, benarlah wanita tersebut, Umar ini yang salah. Waqafan 'inda kitabillah. Sayyidina Umar, satu orang yang bila baca ayat suci Al-Quranul Karim kepada dia, waqafan, dia terhenti, dia terima. Ala ainaya, itulah yang aku letakkan di hadapan mataku. Tuan-tuan, yang ketiga kita boleh tengok kisah ni. Bila Al-Hur keluar, kata kepada Umar Al-Khattab, wahai Umar, sabarlah, khuzil afwa, bagilah maaf kepada dia, bagilah maaf, innahu minal jahilin, dia ni orang jahil. Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia tunduk kepada apa yang disebut, diarahkan oleh Allah, qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Hadis yang seterusnya, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alayh. Wal atharatu al-infirad bisyai' amman lahu fihi haqq. Tuan-tuan, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, selepas aku ini akan berlaku asarah dan beberapa perkara-perkara yang kamu tungkirunah, kamu tak suka dia. Qalu ya Rasulullah, depa tanya, ya Rasulullah, kalau itu berlaku macam mana kami nak buat? Fama ta'muruna, kamu nak suruh kami buat apa? Nabi kata, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, berikan hak yang berada ke atas kamu, wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Apa makna asarah? Al-infirad bisyai' amman lahu fihi haqq, penyepian daripada kebenaran bagi orang yang mempunyai hak. Kita baca hadis terusnya dan kita tengok sekali setelah itu insya-Allah. An Abi Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu anna rajulan min al-ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan? Faqala innakum satalqawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni 'ala al-khawd. Wa Usaid bi dhammil hamzah wa Khudair bi ha'il muhmalah madmumah wa dad mu'jamah maftuhah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Daripada Abi Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, dia kata sesungguhnya seorang lelaki daripada Ansar, dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak berikan jawatan kepada aku, tak lantik aku sama sebagaimana kamu lantik orang-orang yang lain? Lalu disebut oleh Nabi, setelah aku ini kamu akan bertemu dengan asarah, fasbiru, maka hendaklah kamu sabar, hatta talqawni 'ala al-khawd, sehingga kamu bertemu dengan aku di khawd, di telaga kelak. Hadirin mukminin, apa dia asarah? Apa dia perkara-perkara tungkirunaha? Tuan-tuan, macam-macam pandangan. Cuma tuan-tuan, kalau kita boleh gabungkan suasana-suasana yang menyentak kesabaran kita, sama ada dari segi kejahilan umat, asarah dari segi apa yang disebut kesan penyepian umat daripada kebenaran dan sebagainya, itu akan berlaku. Dan akan berlaku banyak perkara umur tungkirunaha, perkara-perkara yang kita berasa dia tak sepatutnya, kita memungkirinya, kita memungkarinya.
kita tak suka kepada dia, itu akan berlaku kerana dia bertentangan dengan apa yang disebut oleh hadis Nabi, apa yang disebut oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdepan dengan suasana yang macam ni, kita nak buat apa? Nabi kata, kalau ada orang ada hak kepada kamu, kamu berikan hak yang diletakkan ke atas kita. Dan hak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diselamatkan. Dalam hadis yang setelah inilah, hadis yang ke-59 tu, Nabi kata apa? Fasbiru. Bila kamu berdepan dengan suasana tu, fasbiru, maka hendaklah kamu sabar hatta talqauni alal khawt, sehingga kamu bertemu aku di al-khawt kelak. Jadi mukminin, ini kita berdepan dengan apa keadaan sekalipun, ke perkara-perkara yang umur tungkirunaha, perkara-perkara yang kita tak bersetuju dengan dia kerana tak bertepatan. Dan dia lebih akan berlaku masalah lagi apabila pandangan-pandangan yang seumpama ini ataupun asarah yang seumpama ini dia berlaku dalam arus perdana dan dibawa oleh arus perdana. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, fasbiru, sabarlah untuk berhadapan dengan suasana ini. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, hadis yang ke-60 yang terakhir dalam bab ni. An Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim, muttafaqun alaih. Dari mukminin daripada Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dia kata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ketika dia bertemu dengan musuh, dia tunggu sebentar sampailah matahari agak tinggi, maka ketika itulah dia akan bangun di kalangan para sahabat dan dia bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannaw liqa al-adu, jangan kamu nak bertemu dengan musuh. Jangan kamu ada perasaan nak bertemu dengan musuh, nak pergi cari musuh. Jangan cari musuh. Was'alullah al-afiyah, mintalah afiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi, fa idza laqitumuhum, kalau kamu bertemu dengan musuh, tak ada upaya dah, mereka mari untuk menyerang kita dan kamu bertemu dengan musuh, fasbiru, maka hendaklah kamu sabar. Sabar yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quranul Karim surah Al-Imran, ya ayyuhallazina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, wasabiru, dan hendaklah kamu menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang sabar itu, wasabiru itu adalah kala mana kamu bertemu dengan musuh dan musuh itu datang. Fa iza laqitumuhum, apabila kamu dah bertemu dengan musuh, fasbiru, maka hendaklah kamu bersabar. Wa'lamu anna al-jannata tahta zilalis suyuf, dan ketahuilah ketika itu dia kena baca daripada awal hadis sampai kedudukan ini. Wa'lamu, dan ketahuilah annal jannata, sesungguhnya syurga ketika yang seumpama yang macam tu, tahta zilalis suyuf, berada di bawah bayangan pedang. Bila? Ketika kamu dah bertemu dengan musuh. Fa iza laqitumuhum fasbutu. Sebab tuan-tuan, kita ada keadaan yang dia panggil keadaan aman dan ada keadaan yang dia panggil keadaan perang. Kita tak boleh ambil nas yang dalam keadaan perang kita pasang ketika mana dalam keadaan yang aman. Baca annal jannata tahta zilalis suyuf, sesungguhnya syurga itu berada di bawah kilatan pedang. Baca hadis tu dalam keadaan aman. Lalu berlakulah apa yang berlaku dalam hubungan dengan orang yang bukan Islam dan sebagainya. Berlakulah apa yang berlaku dalam hubungan orang yang bukan Islam. Semua orang bukan Islam ni dibahagikan kepada harbi dan zimmi. Sedangkan pembahagiannya ada ketikanya. Dalam semua keadaan kita bahagikan orang yang bukan Islam itu kepada harbi dan kepada zimmi. Dan satu orang tanya saya semalam. Dia kata, Ustaz, apa hukum bagi derma dekat rumah sinar? Rumah sinar apa ke Bukit Mertajam? Dia tanya saya pagi, program pagi. Petang tu saya jumpa budak rumah sinar ni minta derma. Rumah sinar Bukit Mertajam ni
dimiliki oleh sebuah pertubuhan Buddha. Saya pun nak tengok resit dia macam mana, saya pun bagi derma sama. Dia pun bagi, saya pun bagi. Dia tanya saya pagi tu, "Ustaz, apa hukum bagi derma kat pokok ni?" Bagi derma dekat orang yang bukan Islam. Saya tanya dengan tujuan apa? Sudah tentulah dengan tujuan kebajikan. Sebab dia buat package, bagi RM35 dia pun akan beli pampers untuk seorang budak. Bagi RM55, RM75 untuk makanan dan sebagainya. Dia kata apa hukum? Apa hukum tu kita tak tepi sikit. Tak tepi tak apa. Tapi tuan-tuan, selepas itu bila kita bincang bab hukum, dia kata apa? Dia kata, "Ustaz, saya rasa depa ni kafir harbi." Tuan-tuan, memasang apa yang dalam keadaan lain ketika mana dalam keadaan aman ini. Memasang. Dia kata kita kena, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, "Qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah." Hendaklah kamu memerangi orang kafir itu keseluruhannya. Kalau kita kena perang dengan orang kafir keseluruhannya. Dia tak baca di hujung ayat itu Allah Ta'ala kata kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memusuhi kamu secara keseluruhannya. Dia tak boleh pasang ayat-ayat ini dalam keadaan tidak kena konteks dia. Sebagaimana hadis ini kita kena baca wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Sekali lagi tuan-tuan, agama ni dia sebagaimana agama ni dia tidak boleh berasaskan kepada apa yang kita rasa. Sudah tentu dia kena berasaskan kepada apa yang ditentukan oleh Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Sudah tentu macam mana. Saya minggu lepas ada orang tanya saya, 2 minggu lepas ada orang tanya saya dalam program di Kod Diang, orang tanya saya. Lepas tu 3-4 hari sudah saya tengok Hikam tulis dalam dia punya Facebook dia. Saya pun tengok benda ni mungkin tersebar ke apa, wallahu alam. Saya tak tahu siapa. Tapi budak ni tanya kat saya, anak muda ni tanya kat saya, dia kata, "Ustaz, apa hukum kita baca surah Al-Masad?" Apa hukum baca surah Al-Masad? Saya tanya, "Awak ayat Quran pasal apa?" Dia kata, Nabi SAW, betul ke Nabi SAW tak berapa suka kita baca surah Al-Masad? Tuan-tuan tahu surah Al-Masad? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Saya tanya pasal apa? Dia kata pasal surah tu mencelakakan bapa saudara dia. Kalau baca surah tu, Nabi SAW akan merasa sedih. Saya kata, "Ada Syekh, tak apa, kita sembang lepas kuliah." Lepas kuliah dia main. Dia beritahu, kata ada ustaz sekali-sekali sebut, dia kata bagaimana hak kita dengan Nabi SAW ni, kita kena jaga hak dia, kita tak boleh bagi Nabi SAW sedih dan sebagainya. Kalau kita baca surah Al-Masad ni, Nabi SAW akan sedih, sebut tentang pak saudara dia. Jadi surah yang paling banyak yang paling kurang kita baca ni seharusnya adalah surah Al-Masad, kerana dia akan menyebabkan jantung Nabi SAW ataupun perasaan Nabi SAW itu akan berasa sedih. Saya kata tak apalah, nanti kita balik tengok. Saya balik duk buka kitab tafsir, kod-kod dalam mana-mana kitab tafsir sebut, kata ada riwayat macam tu, kau cari, tak boleh tidur tuan. Dia tak boleh tidur malam tu, baca pukul 1.30 saya telefon dia. Tak jumpa, saya telefon dia pukul 1.30. Pukul 1.30 saya telefon kat dia kata, "Jumpa dah Ustaz." Saya kata, "Hantar tak tidur lagi?" "Tak boleh tidur Ustaz." Saya hantar cari ke? Dak duk fikir benda ni. Fikir pasal apa? Saya pun hafal surah Al-Masad. Lepas ni saya nak baca surah apa pula dia kata. Dia mayang bila-bila pun tabat. Zuhur pun tabat, asar pun tabat sedia. Dia kata, "Lepas ni saya nak baca surah apa pula?" Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Saya kata, "Tak tahulah saya, wallahu alam, saya tak jumpa." Jadi tuan-tuan, saya nak sebut apa? Dia ada 2 benda. Satu tentang bagaimana kita nak pasang antara satu kedudukan dengan satu kedudukan peristiwa itu, dan yang keduanya adalah tentang agama ini dia tidak boleh berasaskan kepada perasaan kita. Dia tak boleh berasaskan kepada kononnya kita nak menjaga Nabi, sensitiviti kita dengan Nabi SAW menyebabkan kita berhukum yang seumpama itu. Wallahu ta'ala alam. Balik pada hadis, Nabi SAW kata apa? Wa'lamu, dan ketahuilah, annal jannata tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya syurga itu berada di bawah kilatan pedang. Bila? Fa idza laqitumuhum. Bila kita dah bertemu dengan musuh, maka ketika itu barulah dia kata annal jannata tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya syurga itu berada di bawah kilatan pedang. Jadi bukan semua ketika kita pergi serang orang yang bukan Islam. Tidak. Ada ketika aman, maka ketika itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum
an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tidak melarang kamu. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Ta'ala tak melarang kamu untuk buat kebajikan, buat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan dia tidak mengeluarkan kamu daripada negeri kamu. Makna dia tidak berperang dengan kamu dan dia tidak memerangi kamu dalam urusan agama. Allah Ta'ala kata la yanhakumullah, Allah Ta'ala tak larang kamu daripada pi buat baik dengan dia. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi baca doa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah Tuhan yang menurunkan al-kitab, wa mujriyas sahab, Tuhan yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan Tuhan yang menghancurkan tentera ahzab, ihzimhum wansurna alaihim, hancurkanlah mereka dan menangkanlah kami ke atas mereka. Itu hadis dari yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufa, muttafaqun alaih, yang dalam bab ini yang pengajaran utamanya adalah perkataan Nabi. Nabi kata fa idza laqitumuhum, apabila kamu dah bertemu dengan musuh. Yang awalnya Nabi kata jangan mengidam untuk bertemu dengan musuh, tapi apabila kamu dah bertemu dengan musuh, fasbutu, fasbiru. Dalam hadis yang lain Nabi kata fasbutu, hendaklah kamu bersabar menghadapi peperangan ini, menghadapi perjuangan ini, kerana fa innal jannata tahta dhilalis suyuf, kerana syurga itu berada di bawah kilatan pedang. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq. Habislah bab sabar, kita masuk babus sidq, bab pada menyatakan kebenaran, benar ataupun jujur. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, ayat suci Al-Quran Al-Karim yang pertama daripada surah At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Ayat yang kedua dalam suratul Ahzab, Allah Ta'ala sebut tentang ciri-ciri orang yang baik ini. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Di celah-celah itu ada salah satu daripada sifat orang-orang yang baik ni, was-sadiqina was-sadiqat, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar di kalangan orang lelaki dan orang-orang yang benar di kalangan orang perempuan. Dan ayat yang ketiga, ayat daripada surah Muhammad, falau sadaqullaha lakana khairan lahum, kalaulah mereka itu membenarkan Allah, maka itu lebih baik untuk mereka. Tuan-tuan, iman ni dia akan bermula daripada tasdik dalam hati. Kita membenarkan apa yang kita dengar daripada ajaran Al-Quran ini, kemudian kita keluarkan. Itulah dia panggil kebenaran. Tuan-tuan baca dalam surah Allahumma salli ala sayyidina, dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-8, Allah Ta'ala sebut fala tuti'il mukazzibin, kamu jangan taat, jangan piduk berkawan dengan puak-puak pembohong. Siapa puak pembohong tu? Para ulama tafsir bila mana berbicara tentang fala tuti'il mukazzibin, sebahagian daripada ulama mufassirun mereka akan mendatangkan kisah tiga orang. Mereka akan bawa kisah tiga orang. Kisah yang pertama mereka akan bawa kisah Al-Walid bin Mughirah. Kisah yang kedua mereka akan bawa cerita Utbah bin Rabi'ah. Dan kisah yang ketiga adalah kisah Abu Jahal. Ringkas-ringkas kita ambil. Nak sebut kat tuan-tuan, kejujuran ni dia lawan dengan pendustaan, dan dia ada satu benda yang dikongsi bersama oleh ketiga-tiga kisah ini. Kita tengok. Yang pertama kisah Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ni, dia ni orang kaya, dia ni sastrawan, dan pada waktu itu golongan intelek ni, golongan ilmuwan ni, golongan cendekiawan ini diwakili oleh golongan sastrawan. Makna orang yang ada ilmu sastra pada waktu itu, itulah orang yang paling hebat. Orang yang paling hebat di kalangan penduduk Mekah tu, yang paling hebat orang yang ada ilmu sastra, salah seorang daripada mereka tu Al-Walid bin Mughirah. Tapi Al-Walid bin Mughirah ni, satu hari bila dia terdengar ayat suci Al-Quranul Karim, dia berasa,
Aku tak boleh lawan dengan ayat suci Al-Quran ni. Aku tak boleh lawan dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Tak boleh lawan. Bila dia dengar dengan nilai sastra yang ada, dengan nilai bahasa yang ada, dia tengok, aku tak boleh lawan dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Berita ni sampai ke Abu Jahal. Abu Jahal mai jumpa dia. Abu Jahal kata, aku dengar Abu Jahal mai, Abu Jahal bawa mai satu jumlah duit, satu jumlah harta nak bagi kat dia. Dia tanya pasal apa? Kenapa kamu menghina aku macam ni? Aku adalah orang yang mempunyai duit. Aku tak perlu daripada sumbangan kamu dan sebagainya. Kenapa kamu bawa mai ni? Dia kata, kami bawa mai ni semata-mata kerana kami dengar kata hang macam terpesona dengan ajaran Muhammad. Al-Walid bin Mughirah kata, betul. Aku dengar apa yang dibaca oleh Muhammad ni, dibaca oleh pengikut Muhammad ni, Al-Quran ni, aku tak boleh nak tolak. Aku tak boleh nak tolak. Benar, betul apa yang dia kata ni. Aku tak boleh nak tolak. Mereka kata, carilah mana-mana sudut. Dia kata, tak boleh. Aku ni sastra. Aku tahu qawafinya, aku tahu arudnya. Kalau cara mudahnya, walaupun ilmu itu tidak ditadwinkan, saya bawa bentuk dalam bentuk pengkisahan. Aku tahu ni semua ilmu-ilmu tentang bahasa, tentang sastra, di kalangan sastra Arab ni aku tahu. Tapi aku tak boleh. Aku tak boleh lawan tentang kebenaran ni. Abu Jahal terus tekan dia. Akhirnya dia kata, biar masa untuk aku berfikir sementara. Dia fikir, lepas tu dia angkat tangan, dia angkat muka. Dia kata, sesungguhnya apapun alasan, Muhammad salah. Muhammad salah. Lepas tu Allah Ta'ala turun ayat dalam surah Al-Muddathir, Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku untuk berdepan dengan orang yang aku cipta, satu lawan satu. Kamu Muhammad, jangan kamu berdepan dengan mereka. Zarni wa man khalaqtu wahida. Berilah kepada aku untuk aku berdepan dengan mereka secara satu lawan satu. Wa mahattu lahu tamhida. Ila akhir ayat Allah Ta'ala sebut tentang Al-Walid bin Mughirah dalam surah Al-Muddathir. Orang yang kedua hari ni, Utbah bin Rabi'ah. Kita nak cerita ni Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni dibuat keputusan oleh pemuka-pemuka Quraisy, hantar dia bagi pilawan dengan Nabi SAW. Dia ni ahli pidato, cukup cekap berdebat. Kira kalau dia berdebat, ramai orang tak boleh patah hujah dia. Dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia jumpa dengan Nabi, masuk dalam rumah, jumpa dengan Nabi. Dia tanya kat Nabi, dia kata, aku mai nak ajak kamu balik kepada kebenaran. Aku nak tanya kamu beberapa soalan. Soalan yang pertama aku nak tanya, hang lebih baik ke Abdullah lebih baik ke? Abdullah tu pak dia, pak bapa Nabi SAW. Dia kata, hang lebih baik ke atau pak hang lebih baik? Fasakata, Nabi diam. Dia kata, aku boleh makan lah. Dia tanya soalan yang kedua, hang lebih baik ke Abdul Muttalib ke lebih baik? Tok Wan dia, Tok Wan Nabi SAW. Fasakata, Nabi diam. Bila dua soalan tu Nabi diam, maka dia ambil semangat daripada dua soalan tu. Dia kata, aku nak beritahu kat kamu, sekiranya kamu kata kamu lebih baik daripada dua-dua ni, maka hendaklah kamu mendatangkan kepada kami apa yang kamu tawarkan, apa dia yang kamu bawa yang lebih baik daripada ajaran mereka berdua ini. Sekiranya kamu sedar bahawa mereka berdua ini lebih baik daripada kamu, maka aku nak katakan mereka berdua ini sembah apa yang kami sembah, dan mereka beragama sebagaimana agama kami. Aku nak bagi tahu kepada kamu, wahai Muhammad, aku nak bawa tawaran orang Mekah. Kalau hang tak ada harta, kami akan bagi harta. Ini juga perkataan yang dibawa oleh Abu Talib kepada Nabi bagi mewakili orang Mekah. Bila dia suruh dia bawa perkataan ini kepada Nabi. Kalau kamu tak ada harta, kami nak himpun harta ni, nak bagi kat kamu. Kalau kamu buat kerja ni semata-mata kerana kamu nak berkahwin dengan orang yang cantik, kami akan pilih orang yang paling cantik. Kalau kamu buat ni semata-mata kerana kamu nak jadi raja, malaknaka, kami bagi kamu jadi raja. Tapi pasal apa kamu buat ni? Kamu tidak bagi penjelasan yang benar kepada kami. Nabi SAW kata, habis dah? Nabi SAW tanya dia, habis dah? Dia kata, ya, habis dah. Nabi kata, kalau macam tu, dengar apa yang aku nak kata. Nabi pun baca surah Fussilat ayat 1 sampai ayat 13. Ayat 1 dulu dia baca. Dia baca ayat 1 sampai ayat 37. Tapi ayat 1 sampai ayat 13 tu berlaku peristiwa.
Bila baca ayat Hamim, tanzilum minallahil azizil hamid, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan, sampai kepada ayat yang ke-13. Sampai ayat yang ke-13 tu Allah Ta'ala kata, fa in a'radu, kalau mereka tetap berpaling, maka aku berikan peringatan kepada mereka sebagaimana peringatan yang pernah aku berikan dengan siksaan kepada kaum Ad dan kaum Samud. Dia ambil anak dia ambil apa nama jari telunjuk dia masukkan ke dalam ni, dan dia tak boleh terima dah. Lepas tu Nabi SAW tidak heran dengan apa yang dia baca, ya, dengan apa perbuatan dia. Nabi terus baca, dan dia berasa tercabar dengan apa yang dibaca oleh Nabi. Pada waktu itu dia tertekan sangat-sangat, sampai ayat 37 Nabi sujud sajdah. Ketika Nabi bangun, dia pun lari balik. Tak ada lah, dia lari balik. Utbah bin Rabi'ah, waktu dia balik itulah penduduk Mekah pakat tengok dia kata, mai dah. Tapi kenapa Abul Walid, gelaran dia, Abul Walid ini datang dalam keadaan yang pucat, dia mai dalam keadaan yang takut. Pasal apa? Depa tengok dia duk mai tu, depa kata, kenapa dia datang dalam keadaan yang pucat? Depa tanya kepada dia, dia kata, aku tak mampu untuk berdepan dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu. Apa yang dibawa oleh Muhammad ni adalah benar. Tapi lepas kata kepada dia, akhirnya dia kata, apapun aku tetap lebih daripada Muhammad, kerana aku mempunyai anak dan aku mempunyai harta yang banyak. Dia tak boleh mampu dah berhujah dengan hujah. Lepas tu dia kata, kuat mana pun, aku lebih duit daripada dia, dan aku lebih kaya daripada dia, lebih anak daripada dia, aku benar. Tu Utbah bin Rabi'ah. Demikian juga Abu Jahal. Awal-awal Islam tu, dia duduk jalan di tengah-tengah Syu'ab Madinah tu, Mekah tu, di tengah-tengah lorong-lorong di Mekah tu, seorang kawan dia tanya, Al-Walid bin Mughirah kalau tak silap, tanya kepada dia. Dia kata, ya Abul Hakam, hang percaya ke kepada apa yang dikata oleh Muhammad ni? Dia kata, aku benar percaya. Aku percaya sungguh. Abu Jahal percaya dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Aku percaya. Lepas tu dia tanya, kenapa kamu lawan, ataupun kenapa kamu tak terima? Dia kata, kerana kalau aku terima, maka teraju kepimpinan ni akan diambil alih oleh Muhammad. Dengan akhlak dia yang baik, dengan ajaran dia yang baik ini, maka dia akan mengambil teraju kepimpinan. Aku tak mau teraju kepimpinan tu pergi kat dia. Sebab itulah aku tolak ajaran Muhammad. Tuan-tuan, poin saya apa? Balik kepada surah fala tuti'il mukazzibin tu. Poin saya apa? Saya nak sebut kat tuan-tuan macam ni. Demikianlah tuan-tuan, kejujuran dalam diri ini, selagi mana dia tidak dikeluarkan dalam bentuk ikrar dan amalan, maka dia tidak akan menjadi iman yang baik. Yang disebut wakunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur, orang yang bukan sekadar dia mengaku benar, tapi dia melahirkan pengakuan kebenaran dia itu dengan ikrar dengan lidah, dan juga beramal dengan anggota badan. Wal amalu bil jawarih. Itu tuan-tuan, hak ni adalah satu ketetapan yang kena ada. Dia tak boleh jujur saja. Sebagaimana ni Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Mughirah dan sebagainya, mereka ni lepas tak boleh lawan dah. Hati mereka menyatakan ini adalah benar, tapi bila mereka tidak menzahirkan kebenaran, mereka tidak menjadi orang yang menzahirkan kebenaran, tidak ikrar, menyebabkan mereka tetap dikira sebagai orang-orang yang kafir. 3 minggu sudah saya pergi Pulau Dor, Myanmar, Burma, belah sempadan dengan Ranong, Thailand tu. Masuk daripada Ranong, naik tongkang. Masa tu angin ribut. Masa tengah-tengah, masa mula tu tak apa, duduk tengah-tengah tu angin main kuat. Saya duduk tengok, aku perasan mati. Tu tongkang duduk tu. Perasan esok masuk muka depan utusan Malaysia, 3 orang rakyat Malaysia mati di Ranong. Kacau. Ingat lagu tu lah. Tuan-tuan, sampai di sana, saya nak cerita kat tuan-tuan, sampai di sana disambut oleh pemandu pelancong. Pemandu pelancong ni dia pakat main sombong. Saya pilih satu orang yang kita nampak muka dia hitam, orang hitam, kemudian dengan pakai rantainya, buh gelang apa semua, kita nampak dia paling samsing di kalangan hak duk main ni, kira hak paling samsing, kita ambil jadi kawan kita. Naik atas kereta tu, ketika duduk tengah berjalan, tanya orang, nama apa? Nama dia Mak Ali. Kita tanya, Islam ke? Islam.
Islam. Islam. Kita tanya macam mana keadaan orang Islam, dia kata sini miskin apa semua. Kita tanya masalah amalan macam mana, dia kata ada sikit perpecahan. Kita kata pecah apa antara Syiah dengan Ahli-Sunnah ke? Syiah tak ada. Syiah ada seorang kan? Seorang, dia tahu ada seorang. Saya kata masalah dengan siapa? Masalah dengan Salafi dengan Ahli-Sunnah. Saya tanya Salafi itu apa? Salafi itu Syafi'i campur Hanafi. Tuan-tuan, kacau budak ni. Tak apa, baik pergi kat dia. Tak apa, jalan pergi sampai kampung Melayu apa semua, kita pergi makan di kampung Melayu, patah balik mai. Dekat nak turun. Saya nak sebut kat tuan-tuan ni. Puan saya ni. Nak balik tu dia kata dia kata, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok saya serabut apa semua ni apa semua. Tadi tuan-tuan berhenti sembahyang, saya tak sembahyang apa semua. Saya nak bagi kat tuan-tuan, nak bagi tahu kat tuan-tuan. Kita boleh tipu semua manusia, tapi kita tak boleh tipu hati kita. Tapi dia kata, kalau hati kita kata benar pun kita tak buat kebenaran, kita tak jadi orang baik. Dia bertanya saya, nak bagi tip berapa kat budak ni? Saya kata, bagi RM200. Ni tok guru kita hari ni. Jadi tok guru kita, tuan-tuan, hadis Nabi kata, istafti qalbak, tanyalah hati kamu. Kamu boleh bertindak jujur, tapi selagi mana kamu tidak melahirkan kejujuran itu, dia tak jadi apa. Waktu Nabi SAW sebut tentang akhir zaman ni, Nabi kata apa? Zahirina alal haq. Golongan-golongan yang mansur, golongan yang akan diberi bantuan itu, kelompok Taifah Mansurah itu siapa? Zahirina alal haq. Golongan yang berani menzahirkan kebenaran. Dia bukan sekadar membenarkan kebenaran, tapi dia menzahirkan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bab yang kita tengah baca adalah bab as-sidq, bab jujur, bab benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kamu berada bersama-sama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang betul. Kita baca sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban." Ibnu Mas'ud meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia telah bersabda Nabi, sesungguhnya benar itu akan membawa kepada kebaikan, akan menunjuk arah ke arah kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjuk arah ke arah syurga. Wa innar rajul, dan sesungguhnya seseorang lelaki itu dia sentiasa bercakap benar, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar. Dia mumarasah ala sidqi, dia sentiasa bercakap jujur, bercakap benar. Orang yang macam ini yuktaba indallahi siddiqan, dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar. Tuan-tuan baca kisah anak muda yang berdepan dengan Sayyidina Umar yang berhadapan dengan hukuman qisas di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bunuh secara tak sengaja. Dua orang anak muda, depa ni bekerja. Depa ni mai daripada kampung, luar daripada Madinah. Depa mai duduk di Madinah, kerja dengan satu orang majikan. Sampai satu hari itu mereka bertelagah dengan majikan tu kerana majikan tu kata depa buat salah. Apa yang kerja dia buat itu kerja yang dia suruh depa tak buat ikut piawaian. Lalu berlaku pertengkaran, depa ambil batu bukan dengan tujuan nak bunuh, tapi depa berhentak atas kepala, mati orang tua tu. Anak dia ni pi tangkap, dan dua-dua orang ni mengaku kata depa bunuh. Bawa pi depan Sayyidina Umar, Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika itu bila ditanya kepada dia, kedua-dua anak muda ni mengaku. Dalam hukum Islam, bila dia mengaku, dengan mengaku itu maka boleh dijatuhkan hukum. Tapi dia minta dua orang ni yang membunuh ini minta izin. Dia kata, aku minta izin untuk aku cerita dulu latar belakang macam mana aku bunuh dia. Dia pun cerita hak tadi ni berlaku sedikit pertikaian dan sebagainya, maka tujuan aku buat tu bukan untuk bunuh, tapi semata-mata kerana aku nak menuntut hak aku. Sayyidina Umar kata, tapi perbuatan kamu itu membunuh, maka kamu dijatuhkan hukuman kena bunuh qisas. Dia kata, tak apa, aku rela.
Cuma aku nak minta izin kepadamu ya Amirul Mukminin, nak balik lepas burung disangkap. Nak balik lepas anak bina aku nak balik bagi tahu kat depa kata aku akan dihukum dan mereka boleh terbang untuk mencari rezeki bagi kehidupan mereka. Sayyidina Umar Al-Khattab kata wa man dhaminuk, siapa yang akan menjadi penjamin bagi kamu? Penjamin. Siapa nak jadi penjamin bagi kamu bagi kes bunuh? Ada beradik ikut ni? Dia kata tak ada. Ada orang yang kamu kenal? Tak ada. Sayyidina Umar tanya, okey, dalam ramai-ramai ni siapa nak jadi penjamin dia? Siapa nak jadi penjamin dia? Siapa berani jamin? Kes bunuh. Ni kes bunuh ni, bukan kes apa nama hutang kereta iswara. Hutang kereta iswara pun kita masalah kalau kita jadi penjamin. Ini kes dia, kes bunuh. Ni siapa nak jadi penjamin? Sayyidina Umar tanya. Kali pertama tak ada siapa bangkit. Kali kedua Umar tanya, tak ada siapa bangkit. Kali yang ketiga tiba-tiba ada satu orang tua bangkit. Mai. Umar tengok itu Abu Sa'id Al-Khudri. Umar kata, hang kenal ke? Ya Abu Sa'id kenal ke ni? Abu Sa'id kata, aku tak kenal. Tapi pasal apa kamu boleh menjadi penjamin dia? Abu Sa'id kata, kerana aku ada iman dan dia ada iman. Yang mengikat kami adalah iman. Umar kata, tak apalah, dah kamu nak jadi penjamin. Tadi ni Umar kata dia minta 3 hari, Umar kata aku bagi tambah, hampir balik. Umar ni, kalau mati ni, kalau dia tak mai ni, yang mati adalah sahabi, adalah seorang sahabi al-jalil. Balik sampai hari nak dijatuhkan hukuman lepas asar. Hari nak dijatuhkan hukuman tu, orang pakat berimpun untuk tengok jatuh hukuman. Tengok-tengok lepas asar dia tak sampai. Tunggu lagi dia tak sampai. Kalau kita ambil kadar masa zaman kita kata mungkin pukul 6 petang tak sampai. 6.30 petang tak sampai. 6.45 tak sampai. 7 waktu salam masjid tu tak sampai lagi. Waktu tu pun tak sampai lagi. Dekat-dekat sangat nak maghrib. Waktu tu orang semua pekat, Allah habis dah. Tuan-tuan, tiba-tiba di celah-celah itu depa tengok ada satu orang berlari bersungguh-sungguh duk tengah lari mai. Depa tengok rupanya pesalah tadi mai. Bukan ada Interpol, bukan ada polis, bukan 175 juta beli kapal terbang tak boleh guna, tak ada punya cerita tu. Cerita tu tak ada punya. Tak ada siapa mengawal dia, tiba-tiba dia mai. Mai minta maaf sungguh-sungguh, aku terlambat sikit kerana ketika mana aku keluar tadi ni anak aku ikat aku, anak aku tarik aku, anak aku tak benarkan aku keluar dan sebagainya. Aku nak lepaskan mereka agak susah, minta maaf banyak-banyak. 2 orang budak yang menjadi anak kepada si pembunuh ni tengok peristiwa tersebut, keluar mai bagi kemaafan. Tuan-tuan, kalau kita ambil kisah ini untuk kita ulas, itulah yang disebut wa innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu, benar itu akan menunjuk arah kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menunjuk arah ke arah syurga. Seorang itu apabila dia sentiasa bercakap jujur, dia ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya pembohongan ini, bohong ini akan menunjuk arah ke arah fujur, ke arah kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kejahatan itu akan menunjuk arah ke arah syurga. Seseorang la yakzib, dia sentiasa berdusta, hatta yuktab indallahi kadzaban, sehingga dia ni akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang pembohong. Orang yang mumarasah bil kadzib, dia sentiasa berbohong, dia akan ditulis sebagai seorang yang kadzaban, sebagai seorang yang pembohong. Kalau kata kisah bohong ni, kisah tu pun tak berlaku, tapi kisah bohong tuan-tuan aja dengar. Taubat pembohong tu, 2 orang anak beranak yang dua-dua tu kuat bohong. Itu gambaran, tuan-tuan, gambaran. Kalau pembohong ni duduk dalam apa keadaan sekalipun, dia akan bohong. Pasal ni hadis Nabi sebut ni, kalau kita nak ambil secara dalil yang Nabi sebut, satu orang yang sentiasa la yakzib, sentiasa berbohong, Allah Ta'ala akan tulis dia kadzaban, sebagai seorang yang pembohong. Kan 2 orang cerita ni pembohong, tuan-tuan. Cerita ni tak ada riwayat apa, cerita bohong sebagai iktibar saja. Cerita 2 orang yang pak dan anak, dua-dua ni kaki mohong cukup kuat. Mohong sampai akhir anak dia tanya, dia kata, pak, kita ni duk kerja mohong ya, tak mau tobat ke? Pak kata, eloklah kalau kita tobat lah. Tapi anak dia kata, cara nak tobat macam mana? Dia kata, cara nak tobat ni mudah ya.
Kita pi ke sungai, kita terjun dalam sungai. Waktu tu kita istighfar, naik-naik tu kira bertobat. Mohong lagi. Mohong juga tuan-tuan. Mohong pi sampai di sana tu, sampai tepi sungai, pak. Ni cerita dia tak ada riwayat apa tuan-tuan. Tak ada. Ni cerita sekadar iktibar. Orang kata pi sampai tepi sungai, pak kata ke anak, dia kata hang terjun dulu. Anak kata mana boleh saya dulu. Pak lah, pak pembohong lama pada saya. Terjunlah pak dulu. Terjun sampai bawah tu. Kain dia pakai kain pelekat. Kain dia terlekat dengan mana-mana kayu apa semua tu. Tu dia punya ronta-ronta cuy naik tu agak lama sikit. Anak dia kata buat apa lama kan? Dia kata selama ni kita tak tahu. Rupanya bawah tu nasi kanak Husin apa semua ada. Dia kata nu bawah tu. No, mohong lagi tu bawah tu dia kata dah tengok ada masuk perkena roti canai tu. Perkena roti canai dia tarik baru naik. Anak dia terjun tu pak terus naik kepala berdarah. Dia kata pasal pak kepala berdarah. Dia kata pak punya pasal lah. Tadi terjun tu pak pergi makan roti canai tak bayar, depa ketok kepala saya. Tuan-tuan hadirin mukminin saya hormati. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Cerita ni tak ada bohong ya tuan-tuan. Cerita ni bohong ya. Cuma kita nak sebut ya tuan-tuan. Satu orang yang sentiasa memarasah bil kadzib, dia sentiasa bohong. Yuktaba indallahi kadzaban. Dia akan ditulis di sisi Allah itu sebagai orang yang berdusta. Hadirin mukminin, hadis yang kedua. Daripada Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali radhiyallahu bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna as-sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah rawahu at-Tirmizi wa qala haditsun sahih. Daripada Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku hafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggallah apa yang meragukan kamu, buatlah perkara yang tidak meragukan kamu. Tuan-tuan, hadis ni ada dalam hadis 40 yang diulas oleh para ulama sebagai antara asas dalam kaedah beragama. Kan ada lagi hadis yang Nabi kata istafti qalbak, juga ada dalam hadis 40. Tanyalah hati kamu, tanyalah kepada pendirian kamu. Kerana kalau satu-satu perkara itu meragukan dan kita tinggal da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggallah perkara-perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Fa inna sidqa tuma'ninah. Kerana jujur itu akan mendatangkan tuma'ninah, akan mendatangkan tuma'ninah, akan mendatangkan kedamaian, damai, sejahtera apabila kita jujur. Fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Sedangkan pendustaan itu akan mendatangkan kacau bilau, tidak tenteram, tak damai dalam hati kita, ketidaktentraman dalam hati kita. Itu pedoman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan hadirin mukminin, saya nak simpulkan dalam bab ini tuan-tuan. Sebenarnya umat memerlukan kepada apa? Apa yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Dia sebut tadi tentang sabar dalam pelbagai situasi. Kalau malam ni kita jumpa sabar ketika berdepan dengan ancaman, kita jumpa tentang sabar ketika mana berhadapan dengan kelompok jahil, dan sabar ketika mana kita berdepan dalam peperangan. Itu disebut oleh hadis-hadis yang kita baca pada malam ini, pedoman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pula malam ini bab tentang kejujuran. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita memerlukan kejujuran. Selain daripada kita memerlukan kepada insan yang pakar, kita juga memerlukan kepada kejujuran. Jujur dalam semua lapangan akan menyebabkan tuma'ninah, kesejahteraan, kedamaian itu akan merata. Ini yang sedang dihadapi oleh negara kita. Kita kadang-kadang bukan berhadapan sangat dengan kekurangan tenaga pakar, tidak. Kita ada tenaga pakar, kita ada kelompok yang pakar dan sebagainya, tetapi kita berhadapan dengan masalah as-sidq. Kita sedang berhadapan dengan masalah jujur, kejujuran, kebenaran, benar, betul. Ini yang sedang kita hadapi. Tuan-tuan, kita dah tak larat. Tiap-tiap tahun mai laporan KAN, laporan Ketua Audit Negara, dia mai pelik-pelik. Jam RM100 beli RM3,800. Allah, tuan-tuan, setiap tahun. Ni mai jam 3,000, jam RM100 beli dengan RM3,800.
Apa lagi? Hak Pulau Pinang lagi syok. Hak Pulau Pinang bayar dekat 127 orang penerima manfaat. Mati dah bapak tu. Siapa tolong ambil? Wallahualam. 127 orang. Macam-macam tuan-tuan. Dia berpunca daripada apa? Sudah tentu berpunca daripada unsur dalaman kejujuran. Dan yang lebih penting yang kita sebut hari ini, jujur, benar itu dalam diri kita, kita perlu zahirkan. Itulah yang dalam bab iman yang kita bawa contoh tadi, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Mughirah dan Abu Jahal itu. Mereka sudah yakin, mereka sudah percaya, mereka sudah bertindak jujur dengan diri mereka, menyatakan tak boleh lawan dah dengan Quran. Tapi pasal apa? Apabila mereka tidak menzahirkan kerana kekangan yang pelbagai. Utbah bin Rabi'ah kerana dia harta banyak, Abu Jahal kerana kuasa, dan juga Al-Walid kerana nama baik dia sebagai seorang sastrawan. Itu yang mereka jaga. Akhirnya mereka tidak tunduk kepada kebenaran. Marilah sama-sama kita ambil manfaat daripada hadis-hadis yang kita baca. Jadilah orang yang sabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan jadilah orang yang sabar dan berpegang teguhlah dengan agama ini dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu berjaya. Dan marilah sama-sama kita menjadi orang yang jujur. Ya ayyuhallazina amanu sabiru ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah di kalangan orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita di kalangan orang yang mendengar kata, mengikut yang terbaik daripada perkataan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.